Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita merafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kurniaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dan tuan-tuan, kita semua sedia maklum dalam keadaan yang pada hari ini negara kita seolah-olah kembali kepada satu lagi ujian besar, macam kembali balik pada ketika kita sedang berampas pulas memerangi wabak bencana virus ni, coronavirus tu. Dan hari ni kita lihat indeks dia pun dah meningkat kembali. Ramai lagi yang seolah-olah dah dijangkiti semula, seperti yang kita semua pernah alami satu ketika dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan hikmah yang besar di atas setiap musibah dalam negara kita ni. Dan kita pun dah sedia maklum dah macam mana kita semua hari tu setelah mana PKP tu dilaksanakan. Dan kita tahulah kesilapan-kesilapan yang berlaku dalam negara kita ni, wallahu taala alam, tapi kita minta supaya umat Islam terutamanya agar memanjatkan doa Subhanahu wa taala agar musibah itu taklah berlaku seperti dahululah, kan? Dan mudah-mudahan doa yang kita dah hafaz, yang kita dah sedia maklum, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa sayyi'il asqam. Kita sentiasa lafazkan doa ni supaya mudah-mudahan adalah doa orang-orang yang saleh dalam kalangan kita hari ini makbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita pun nak teruskan pengajian tafsir kita ni, insya-Allah. Sebab pengajian tafsir Al-Quran ialah pengajian yang paling penting dalam semua ilmu yang ada dalam pecahan-pecahan agama ni. Ilmu tafsir Al-Quran ni, tuan-tuan, ialah ilmu yang paling penting selepas dia ilmu yang paling penting dalam senarai ilmu-ilmu yang banyak yang ada pada umat Islam. Tentang pada zaman Nabi SAW, ilmu-ilmu Islam ni dia tak dinamakan lagi zaman tu, kan. Pada zaman Nabi, peringkat awal dakwah Nabi kepada para sahabat, ilmu-ilmu yang Nabi beri kepada para sahabat ni, dia tak ada klasifikasi, dia tak dinamakan lagi ilmu apa. Tak ada para sahabat tengok subuh, ini khutbah Nabi isu apa? Isu akidah hari ni. Nabi ajar akidah hari ni. Tak ada. Ilmu akidah tak ada. Petang kan lepas asal Nabi ajar fiqah, pergi belajar fiqah dengan Nabi kat masjid. Tak ada. Nama ilmu fiqah tu tak ada. Zaman Nabi ni, Nabi berkhutbah, itulah ilmu. Dia tak lagi dinamakan sebagai ni ilmu akidah, ni ilmu fiqah, ni ilmu usul fiqh ni. Ini ilmu maqasid syariah ni. Tak ada. Zaman tu semua ilmu tak dinamakan apa pun. Bahkan nama ilmu akidah ke, ilmu kalam ke, ilmu tauhid ke, ilmu fiqah ke, fiqh kan, ilmu apa lagi?
ilmu usul fiqh ke, ilmu lughah ke, ilmu maqasid syariah ke, ilmu bayan ma'ani ke, benda ke, tak ada. Nama-nama ni muncul kemudian. Yang ni pengajian tafsir. Zaman Nabi tak ada. Tadi Nabi ajar tafsir sedap ni. Tak ada. Yang Nabi ajar tu semua ilmu-ilmu, dan yang paling penting tuan-tuan, semua ilmu-ilmu kalimah-kalimah Nabi ni ialah kalimah-kalimah wahyu daripada Allah, sama ada Al-Quran dan juga tafsir syarah yang Nabi sebut dengan hadis-hadis Nabi tu. Jadi tuan-tuan, semua ilmu tu punca dia ialah Al-Quran. Daripada Al-Quran itulah kita menamakan, oh yang ni dia akidah ni. Walaupun pada zaman Nabi tak dinamakan ini ilmu akidah. Tak, jadi hari ini kita namakan ilmu akidah dia bid'ah. Taklah bid'ah kan. Tak, sebab dia klasifikasi ilmu, nama ilmu tu tak ditentukan lagi. Tak ada para sahabat, pagi ni belajar akidah dengan Nabi, petang kan belajar fiqh, malam kan belajar bab akhlak pula, besok belajar hadis, ni besok fiqh pula, lughah pula. Tak ada. Zaman Nabi semua ilmu tu nama dia ialah pengajian ilmu. Jadi tuan-tuan, yang Nabi sebut dalam khutbah-khutbah Nabi pada zaman sahabat Nabi ni semua tafsir, semuanya berkaitan dengan menjelaskan Al-Quran. Jadi punca ilmu tu yang paling penting semestinya ilmu Al-Quran. Tuan-tuan, bila kita berdakwah pada orang, ada orang dia nak kembali balik pada agama setelah dia lama meninggalkan agama, setelah dia baru kembali nak solat, tuan pastikan dia tu benda yang paling penting dia capai, dia nak kembali pada agama ni, jangan bagi dia belajar ilmu lain, melainkan dia pergi belajar tafsir Quran ni dulu. Bukan dengan saya pun tak apa, tuan cari sesiapa pun, yang penting dia belajar balik tafsir surah Fatihah balik. Bila seseorang tu minat nak belajar agama, jangan suruh dia pergi kaji ilmu konspirasi apa benda, tak. Pastikan dia cari ilmu Tuhan ni, kalamullah al-mu'jiz, kalimah Allah yang bermukjizat, Quran ni. Hadirkan dia ke kelas-kelas pengajian Al-Quran, hadirkan dia ke kelas-kelas pengajian tafsir Al-Quran dan juga syarah hadis. Yang tu paling utama yang tu dulu. Jangan dia pergi buka ilmu-ilmu lain dulu. Jangan. Kalau tak nanti dia jadi lain, gelong nanti kan. Zaman Nabi dulu pun Quran ni, Nabi mensyarahkan Quran, ilmu-ilmu tajwid ke belum ada lagi. Pagi belajar tafsir, petang kan belajar tajwid, tak ada. Semua ilmu-ilmu, nama-nama ilmu tu dia muncul kemudian. Tu yang para ahli tafsir kata ilmu tafsir ni ialah ilmu yang paling penting kepada setiap umat. Sebab daripada Quran itulah lahirnya pelbagai cabang-cabang ilmu yang lain. Dan hari ni kita tengah buat kerja tu. Saya bukanlah saya yang syarahkan Quran. Kita tengah baca tafsir ahli tafsir, para ahli tafsir ni. Mereka dah bantu kita banyak, seperti Al-Hafiz Ibnu Katsir ni dah bantu kita banyak dah untuk mensyarahkan Quran, yang dia melihat selapis, dua lapis, berlapis-lapis makna Quran tu. Kita baca sekali mungkin selapis kita nampak. Dia melihat dengan ilmu, dengan kacamata ilmu dia, kesolehan dia, kealiman dia, kefaqihan dia, dia melihat Quran ni dengan tadabbur kan. Sebab tu tadabbur ni dia dubur tu belakang. Tadabbur bermaksud kita melihat di sebalik, di belakang Quran tu. Depan nampak sebaris, dia tengok belakang dia, banyak lagi maksud. Yang ni yang kita panggil tafsir ataupun tadabbur dengan Al-Quran. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kelas yang lepas kita dah lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang kaum Bani Israel ni menyembah anak lembu. Yang menjadikan nama surah ni surah Al-Baqarah, surah lembu, betina, lembu kan. Sebab kerana peristiwa yang paling besar ialah syirik yang dibuat oleh Bani Israel, iaitu dia menyembah anak lembu. Hari ni ada juga agama yang menyembah, yang mengagungkan lembu ni. Ada juga agama tu kan. Punca dia kat mana wallahu taala alam, tapi kita tahu bahawa Bani Israel pernah buat kerja-kerja ni, kesan daripada pembohongan Musa As-Samiri pada zaman mereka. Tetapi tuan-tuan, uniknya cerita ni Allah Subhanahu wa taala menyebut pada ayat yang ke-54 tu tentang zalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum. Allah suruh Bani Israel ni bertaubat. Kita dok faham dulu, saya dah cerita pada kelas lepas ni, ulangan sikit. Kita dah faham bahawa dosa syirik ni, mana ada taubat dosa syirik ni?
Allah ni diampunkan semua dosa illa syirik, melainkan syirik. Dan kita dah sebut sebenarnya maksud Allah dalam tak mengampunkan dosa syirik ni, maksud Allah ialah orang yang mati dalam keadaan syirik, yang tu Tuhan tak ampun. Tuan tengok ayat ni kan, Bani Israel dia syirik, dia sembah lembu, syirik. Tapi Tuhan kata fataba alaikum, aku ampunkan kamu. Maknanya tuan-tuan, yang Allah tak ampun ni ialah bila mana orang tu buat dosa syirik dan dia meninggal, dia mati dalam kesyirikan, tu Tuhan tak ampun. Tengah-tengah dia duk percaya pokok ni boleh bagi azimat, dia mati, Tuhan tak ampun tu. Tengah-tengah dia percaya perigi ni boleh bagi dia kejayaan, perigi. Dia pergi tu dia campak duit RM1 dekat perigi tu. Tu apa yang, ya Allah, dulu tak tahu kan, kita pergi kat pergi tu lambung RM1, baling RM1 kat situ. Ada tulis ya, jangan buat khurafat kat sini, tapi kita buat juga, kita lambung RM1 kat situ. Pergi hang tua ke, hang lipu, hang benda hang, tak tahulah. Kenapalah tu, takkan tak ada akal kita nak pergi lambung RM1 dekat pergi tu, buat apa kan? Khurafat. Tengah-tengah duk percaya tu, lambung RM1 ni aku boleh berjaya ni, dia percaya macam tu, khurafat, dia buat syirik, meninggal dalam keadaan dia percaya pada azimat pergi tu. Oh, ni Tuhan tak ampun dosa macam ni. Tapi untuk orang yang buat syirik, dia fataba alai, dia minta ampun pada Tuhan, yang ni ada keampunan Tuhan Jalla wa'ala. Seperti mana yang Bani Israel lalui, Allah suruh mereka minta ampun, fataba alaikum, Tuhan ampunkan kamu. Dan Tuhan sebut innahu huwat tawwabur rahim, Allah ni dia tawwab, dia maha menerima taubat, lagi maha penyayang. Kenapa kalimah tawwab tu, maha menerima taubat tu muncul dulu sebelum rahim, maha penyayang? Dia ada sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala munculkan tawwab. Allah tak kata innahu huwar rahimut tawwab. Allah tak kata sesungguhnya dia Allah yang rahim, yang penyayang, lagi maha menerima taubat. Tak. Tuhan kata tawwabur rahim, yang maha menerima taubat, lagi maha penyayang. Tahu macam ni, buat contoh kan, kenapa Tuhan tulis maha menerima taubat tu, baru maha penyayang? Allah Subhanahu wa taala, tuan, Allah ni dia tuan nak yang macam mana? Lembut dalam ketegasan ke, ataupun lembut tak bertempat? Rahim memanjang. Rahim ni maha penyayang, lemah lembut kan. Nampak anak buat pun semua rahim dia. Anak, jangan buat macam ni nak, jangan macam ni. Dia lembut je. Tengah minum arak pun, anak minum arak ni tak baik nak. Musuh datang nak perang pun, wahai musuhku, tak baik lawan perang ni. Dia lembut semua mata. Tuhan nak macam mana tuan? Lembut dalam ketegasan ke, lembut sampai orang pijak kepala kita? Kita nak lembut dalam ketegasan. Kan? Tuhan dia tak sebut rahim dulu. Rahim ni maha penyayang, maha lemah lembut. Tuhan sebut tawwab dulu. Tawwabur rahim, dia maha menerima taubat dosa-dosa engkau ni, dan dia maha penyayang. Kan? Dia ada tertib, ada macam orang kata dakwah ni dia ada tertib dia ada dia punya tingkatan-tingkatan dakwah tu kan. Dan kita memilih kaedah-kaedah dakwah ni. Nampak orang-orang yang tengah buat maksiat, tengah minum arak ke, tengah buat apa? Ahli maksiat sekalian, Allah ni maha pengampun. Tahu tak? Tuan-tuan, nampak orang tengah minum arak, kita dakwah pada dia dengan cara, dengar sini orang minum arak semua ni. Siapa yang minum arak, dengar sini. Allah maha pengampun. Tuan-tuan anggap apa dia buat, tuan? Tonggang lagi lah, Allah maha mengampun, nanti Allah ampun dosa aku. Betul tak kaedah tu? Tak betul. Jadi kita kata apa? Allah ni azab dia pedih untuk orang yang buat dosa macam kau ni. Kau kena jaga kau ni. Tapi kau kena ingat, kalau kau tahu, Allah maha menerima taubat. Kalau kau taubat, Allah maha menerima taubat. Kita kata macam tu kan. Kalau nampak orang tengah buat dosa, tengah sedap dengan power dia, tengah bercinta, couple apa ke benda, meripik tu, tak kahwin lagi kan. Oh, dia dengan tak pakai aurat, tak tutup aurat. Kita kata, wahai saudara yang tak kahwin lagi ni, Allah ni maha pengampun tau. Kena tak tuan? Oh, tak kena. Tak kena. Kita kata Allah keras dengan azab dia untuk orang pelaku dosa ni. Tapi kalau kau minta ampun, kau kena ingat Allah maha menerima taubat. Tuan-tuan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pun nak pesan macam itulah. Nampak tuan-tuan hadir, saya pun hadir hari ni, tuan-tuan pun hadir. Saya nak pesan dengan perkara yang lembut. Sebab tak nampak tuan-tuan buat dosa sekarang ni.
Kau nampak sekarang tuan tengah perang Baitul Kasbah, tak cakap macam ni. Jadi saya pesan benda yang sama pada tuan-tuan. Saya sendiri dan tuan-tuan. Tuan-tuan dengar. Sebesar mana pun dosa yang tuan-tuan, yang saya, yang tuan-tuan, yang kita semua pernah buat dalam dunia ni. Dosa tuan-tuan mungkin seluas langit dan bumi. Sebesar itu dosa kita, tuan-tuan percaya cakap saya tuan-tuan. Allah punya pintu keampunan jauh lebih besar daripada dosa besar yang kita pernah buat. Keampunan Tuhan jauh lebih besar daripada besarnya dosa-dosa yang kita pernah buat. Ini tawab Tuhan. Tuhan yang tawab. Dia bukan bos yang maafkan dia punya staff, tak. Dia bukan macam cikgu maafkan anak murid, tak. Dia bukan macam ayah maafkan anak, tidak. Dia tawab, dia maha menerima taubat. Kita nak bagi tahu besar mana pun dosa kita semua, keampunan Tuhan jauh lebih besar daripada semua dosa yang kita pernah buat. Yang tu yang Tuhan kata, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hamba aku yang dah terlanjur, yang dah terlampau, yang dah pernah berputus asa kepada Tuhan dia, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus harap daripada mengharapkan rahmat aku ni. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Tuhan akan ampunkan semua dosa-dosa yang kau buat. Tuan-tuan, saya sebut tuan-tuan, keampunan Tuhan jauh lebih besar daripada dosa besar yang kita pernah buat. Kita duduk pesan macam itulah, kita kena pesan kepada orang-orang yang terlanjur banyak buat dosa, yang rasa bolehkah aku bertaubat pada Allah, Allah terima ke taubat aku, dosa banyak ni. Boleh. Tak ada apa yang menghalang. Ma yahulu bainaka wa bainat taubah. Kan jawapan seorang alim kepada satu orang pembunuh yang dah bunuh 100 nyawa. Akhirnya orang kampung dia selama ni tunjukkan dia cerita yang pernah dulu saya ceritakan tuan dalam hadis Nabi tu kan. Dia rajulun qatala 99 rajul, dia satu orang pembunuh yang dah bunuh 99 nyawa. Bila dia tanya orang kampung dia, ada tak sini orang-orang alim yang aku nak tanya dia fatwa kan? Orang kampung beri tunjuk fadullu alal abid. Orang kampung beri tunjuk ahli-ahli ibadah. Kan tunjuk tu orang kuat semayang, tanya pada dia lah. Tanya pada orang-orang ahli ibadah ni, dia tak ada ilmu, dia ibadah pandai, tak ada ilmu. Dia kata kau dah bunuh 99 nyawa. Teruk kau ni, tak ada ampun Tuhan, masuk kau dalam neraka kot. Dia geram dengan jawapan tu, fatwa tak betul. Dia geram, dia bunuh cukup 100. Dia bunuh cukup 100, dia geram tengok fatwa merepek punya tu. Tu bahaya. Bukan beribadah bagus, tapi alim. Dia itu bab dalam hadis fadlul alim alal abid. Kelebihan orang yang berilmu berbanding orang yang hanya sepandai beribadah. Akhirnya dah bunuh 100 orang, akhirnya orang kampung fadullu alal alim, orang kampung tunjuk dia satu orang yang alim. Orang alim kata apa? Dia mengakulah, saya dah bunuh 100 nyawa ni, ada taubat untuk saya ni. Dia kata ma yahulu bainaka wa bainat taubah. Apa yang menghalang kau daripada bertaubat dengan Tuhan? Apa yang menghalang kau daripada bertaubat kepada Allah? Pergi taubat pada Tuhan. Tuhan Maha menerima taubat. Yang ni kita pesan kepada semua orang, dan Allah telah pesan perkara ni kepada Bani Israel sewaktu mana mereka semua buat benda syirik. Allah nak terima taubat mereka. Okey. Innahu huwat tawwabur rahim. Allah Maha menerima taubat dan dia Maha penyayang kepada orang-orang yang telah berdosa. Kita pergi kepada waiz yang seterusnya pada ayat yang ke-55 tuan. Yang ni juga perjanjian Allah yang seterusnya tuan. Kalau kita kira balik dah beberapa kali banyak waiz dah, dan ingat waiz ni dia, dan ingatlah ketika mana dulu kan. Allah pesan ayat dah berkali-kali nak ingatkan Bani Israel pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya engkau kenangkan dosa-dosa lama nenek moyang kau ni dulu. Teruk mereka ni. Jangan ulangi macam apa yang mereka buat. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada Musa alaihi salam, Musa, ya Musa tu, Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tak boleh beriman pada Allah ni melainkan sampailah kau bawakan Allah dengan rupa wajah dia yang asal. Kami nak tengok mana Allah tu.
fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Allah turunkan bencana macam sa'iqah, bencana kematian, halilintar petir. Wa antum tanzurun, ramai kamu yang melihat perkara itu. Thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian lepas dah mati meramai tu, tanya soalan merepek kat Musa AS, minta Allah bawa turun jap. Lepas dah mati kena halilintar tu, Allah buat apa tuan? Thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum. Tuhan bangkitkan, hidupkan balik daripada mati kamu. La'allakum tashkurun, supaya mudah-mudahan kamu jadi orang-orang yang bersyukur. Okey tuan. Tuan jangan ketawa dulu. Okey, ayat ni tuan-tuan, kita melihat sekali lagi kedegilan Bani Israel ni. Kali ni tuan-tuan, dia buat satu benda. Okey tuan, latar cerita dia macam ni. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dah bincang minggu lepas, Quran bukan buku novel yang nak susun plot-plot cerita, tak. Dia bukan buku novel. Dia akan ceritakan kisah-kisah ni berdasarkan pengajaran, tertib pengajaran. Okey, yang lepas kita dah pergi cerita Nabi Allah Musa alaihi salam belah lautan. Tapi Tuhan tak sebut awal-awal cerita Bani Israel ni dia diselamatkan Musa, berperdebatan Musa dengan Firaun, Tuhan tak cerita lagi. Okey tuan, selepas belah lautan tu, yang ni Tuhan sambung sikitlah, tapi Tuhan tak ceritakan apa latar belakang dia. Tapi tuan, ayat ni, cerita bertanya Bani Israel kepada Musa alaihi salam, wahai Musa, Musa, bawa Tuhan jumpa kami sekarang. Cerita ni berlaku setelah mereka semua tersesat di Saina selama 40 tahun. Arba'una sanah. Mereka sesat 40 tahun di Saina. Lepas mereka dah melentas lautan, selamat daripada Firaun, kemudian mereka telah mengingkari macam-macam perjanjian dengan Allah Ta'ala. Allah jadikan mereka ni sesat 40 tahun. Dan Allah membiarkan Nabi Musa AS dalam membimbing Bani Israel. Mereka sesat 40 tahun di Saina. Pergi depan, jumpa patah balik ke belakang. Tak jumpa jalan keluar daripada Saina ni. Dulu mereka pernah gagal keluar daripada Mesir, kan, sampai Allah bukakan jalan menuju ke lautan. Sekarang ni sebab mereka degil, Allah sesatkan mereka 40 tahun di Saina ataupun di semenanjung Sinai. Sinai ini kita panggil Sinai. Di Arab panggil Saina. Mereka sesat 40 tahun. Setelah Nabi Allah Musa alaihi salam mendapat perintah daripada Allah supaya melantik Naqib. Naqib apa kan? Naqib ni Nabi Musa pilih 70 orang Bani Israel ni supaya sampaikan dakwah pada kaum ni. 70 orang Nabi Musa pilih. 70 orang wakil setiap kaum ni, panggil 70 orang. Jumlah 70 orang tu Nabi Musa lantik jadi wakil untuk sampaikan dakwah kepada Bani Israel yang lain, yang berjuta yang Nabi Musa bawa keluar daripada Mesir tu. Yang tanya kepada Musa AS tentang bawa Allah turun ni Naqib tu lah. Nuqaba kan. Dia istilah kalimah Naqib ni tuan-tuan, dia ada dalam buku-buku Israiliyat. Dia bahasa Arab, tapi kalimah Naqib tu sendiri Bani Israel dia wakil-wakil yang nak sampaikan dakwah tu, nama dia Naqib. Naqib kan. Naqib nama dia. Nuqaba, para wakil-wakil untuk sampaikan dakwah. Nuqaba ni dia dilantik oleh Nabi Allah Musa selama 70 orang untuk sampaikan dakwah. Setelah dia dengar dakwah nak disampaikan ni, dia tanya kepada Musa, Musa, yang ni kalimah biadab ni. Kita tuan-tuan panggil orang dengan gelaran yang elok sikit. Gelaran yang elok kan. Kalau dia doktor, panggil doktor. Boleh tanya doktor, panggil doktor. Kalau dia cikgu, panggil cikgu. Dia ayah, panggil ayah. Jangan panggil nama dia, Anwar, jap. Jangan macam tu. Kalau dia satu orang yang ada pangkat, datuk ke, yang berhormat, panggil dia. Nak jemput datuk sekian-sekian datang ke rumah kita, tulis surat, tulis yang berbahagia datuk. Tak apa, tak ada masalah. Panggilan kemuliaan ni dia adab yang perlu kita raikan. Bukanlah wajib, tapi raikan. Nabi SAW, Nabi SAW, dia Rasul Tuhan. Masa tulis surat dekat Maharaja Rom, Hercules tu, Nabi kata apa? Min Muhammad Abdillah wa Rasulihi ila Herakal Azimir Rom. Daripada Muhammad hamba Allah merangkap Rasulnya kepada Hercules Maharaja besar Rom.
Pangkat Azimir Rum, Maharaja Rum, Nabi kekalkan. Pangkat dia Nabi kekalkan. Nabi tak kata ila Herakal kepada Hercules, tak kata. Nama semua tu tak ada. Nabi kata ila Herakal, Hercules, Azimir Rum, Maharaja besar Rum. Tuan, hormat orang. Hormat. Jangan dia tu datuk panggil dia, tok, jap. Jangan dia kan. Dia tun panggil dia tun. Panggil tak apa. Layan kan, tak apa. Jangan kita biadab sangat sampai kita dia panggil gelaran yang dia tak suka. Tak perlu tak. Kita agama ni dia ada standard dia. Dia ada profesional, dia ada ni standard piawaian bahasa. Kalau kita pergi ke mahkamah pakai pakaian mahkamah. Saya pernah diiktiraf oleh magistrate masa saya kena saman kereta kan. Saya datang pakai pakaian pejabat lah sebab hormati institusi awam ni. Kawan-kawan lain kena saman dia pakai seluar pendek pun ada, seluar koyak kat lutut, duduk dekat kandang tu duduk. Macam apa kan. Sudahnya hakim dia mesej ke apa dia? Dia halau budak ni keluar. Saya punya saman tu dia rendahkan sebab saya guna bahasa mahkamah yang betul. Saya kata saya harap pengakuan saya ni boleh mempercepatkan proses, boleh membantu mempercepatkan proses mahkamah. Yang ajar tu lawyer, yang ajar tu. Saya harap pengakuan saya ni membantu menyempurnakan atau menyegerakan proses mahkamah. Dia kata pandai awak sebut bahasa-bahasa mahkamah ni. Apa yang lain boleh bunyi-bunyi, dia ketuk jangan bising, so dia halau yang keluar. Yang awak tak pakai baju standard ni keluar dia halau keluar. Kawan yang mengaku ni dia punya salah banyak pun dia pandai hormat mahkamah. Institusi awam kita kena hormat. Pakai baju mahkamah tak mahal pun, baju biasa tak mahal pun, tapi hormat institusi awam. Agama ajar kita macam tu. Bukan saya baguslah, tak. Tapi agama ajar kita hormat orang. Panggilan kena betul, pakaian. Nabi hantar sahabat Nabi pakaian kemas bagi dakwah ni. Tu Nabi pilih Abdullah bin Dihya Ibn Khalifah Al-Kalbi. Dia ni satu orang sahabat Nabi yang pakaian dia kemas, wajah dia kacak. Pilih untuk hantar dakwah sebab Nabi menjaga image agama ni. Tu agama dia standard, dia ada dress code yang betul. Agama dia ajar kita. Kalau kita pergi masuk tempat-tempat awam yang perlukan pakaian yang betul, kita raikan. Macam itulah Bani Israel tuan-tuan. Dia tak raikan Musa, dia biadab, dia panggil ya Musa, Musa. Dah le panggil pun biadab, minta permintaan pun biadab. Dia minta permintaan, lan nu'mina, kami tak nak beriman kepada engkau ni melainkan hatta narallah, melainkan kau bawa kami boleh lihat Allah dengan mata kasar kami. Tuan, dia nak lihat, dia suruh Nabi Musa bawa Allah turun sampai dia boleh tengok Allah tu, wajah Allah kan. Permintaan ni permintaan yang sangat biadab, sangat biadab. Allah ni tuan-tuan, nikmat melihat Allah ni ialah nikmat umat Islam dalam syurga Tuhan. Al-Quran dia menceritakan beberapa ayat yang memberikan gambaran tentang keindahan wajah Tuhan. Bukan sekadar keindahan, tetapi kemuncak nikmat yang manusia akan dapat dalam syurga Tuhan ialah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dekat dunia ni tak boleh tengok Tuhan. Dalam Quran Allah sebut Allahu nurus samawati wal ard. Allah ni dia cahaya langit dan bumi. Tuan, cahaya apa yang tuan boleh tengok? Cahaya lampu boleh tengoklah. Tuhan kata Allah ni cahaya langit bumi. Tuan pernah tak tengok matahari? Tuan tunggu tengah hari esok, tuan mana matahari? Cuba tu jumpa nak matahari. Boleh tak tuan? Matahari tu pun kita tak boleh tengok. Kalau tak tuan nak buta pandanglah. Pandang 5 minit. Pandang matahari 5 minit. Cubalah. Cuba. Boleh tak tuan? Tak boleh. Dah Allah yang nurus matahari dunia pun kita tak boleh nak tengok mata kasar. Allah yang nurus samawati wal ard. Masal nurihi kamishkatin fiha misbah. Lagilah tak mampu tengok dengan mata kasar. Yang awak Bani Israel duk biadab minta Allah turun kat bumi nak tengok wajah Allah. Kenapa? Dah kenapa kan? Yang ni tuan-tuan pelik. Tu Allah sebut Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Allah sebut aku ni cahaya langit bumi. Yang dekat dunia matahari pun kau tak boleh nak pandang. Kau nak pandang aku? Tak boleh. Tak boleh. Tapi manusia ni dia akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat, iaitu ahli syurga Tuhan.
Antara syarah ayat ni yang disebut dalam Al-Quran ialah mana yang Allah Subhanahu wa taala sebut tentang kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Allah kata tidak sama sekali lah. Pada hari ini ahli neraka aku akan sekat pandangan dia daripada melihat wajah aku. Ahli neraka Tuhan dalam neraka, Allah kata mereka ni ya'in 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Mereka ni dalam neraka Tuhan Allah hijab, mereka terhijab daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ahli neraka Tuhan lah. So mafhum mukhalafah dia, kalau ahli neraka Tuhan tak boleh dihalang melihat wajah Tuhan, bermaksud ahli syurga Tuhan memang melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang tu yang hadis Nabi sebut tu. Dalam syurga Tuhan, Allah ni dia sebut tamanna ya abdi, minta lagi apa yang kau nak wahai hamba. Dalam syurga Tuhan minta. Manusia pun minta itu, minta ini, minta itu, minta. Sampaikan manusia dia terlupa nak minta apa. Allah sebut alaysa fil ardi kadza wa, bukankah kat dunia main kau nak ni. Allah ingatkan kadza wa kadza. Allah ingatkan. Lah lupa nak minta apa. Dulu kat dunia kan kau nak sekian, kau nak ni, kau nak itu, kau lupa Allah bagi. Allah ingatkan, Allah beri. Apa yang manusia nak dalam syurga Tuhan beri. Sampailah akhirnya manusia tak tahu nak minta apa lagi dah. Allah muktamadkan permintaan yang paling agung. Tuhan persembahkan wajah Tuhan Jalla wa'ala dalam syurga Tuhan. Yang tu yang disebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qiyamah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wujuhun yawma idzin basirah tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Ayat ni tuan-tuan, orang-orang Arab Quraisy dengar masa awal dulu, dia syair yang sangat indah. Mereka terkejut dengan ayat-ayat Quran yang sangat hebat syair dia ni. Allah sebut dalam ayat tu wujuhu yawma idzin nadhirah. Hari kiamat ni muka orang beriman ni dia nadhirah. Ada orang namakan Nadirah kan, Nadirah. Siti Nadirah kan. Nadirah ni maksud dia apa tuan? Nadirah ni maksud dia, nadhir maksud dia seri. Berseri-seri, keserian, orang yang berseri-seri. Allah sebut dalam Quran, pada hari kiamat orang beriman ni wajah dia wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah mereka pada hari itu berseri-seri. Masuk dia orang beriman, masuk syurga Tuhan. Dan pada ketika itu wujuh ila rabbiha nazirah. Berseri sebab apa tuan-tuan? Sebab ila rabb, kepada Tuhannya dia melihat. Ila rabbiha, melihat kepada ila rabbi, kepada Tuhannya lah dia nazirah, dia melihat kehebatan wajah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bab tu tuan-tuan jangan fikir panjang-panjang. Kan tuan jadi gelisim fikir wajah Allah macam mana, ada hidung macam mana, cantik dia. Tak payah fikir tuan. Benda ni tuan fikir tak boleh, sebab akal kita tu terbatas, akal kita ni. Dia tak boleh fikir benda-benda macam tu, dia terbatas akal kita. Tuhan tak berikan ilmu dalam akal kita ni, melainkan dia terhad tau. Nampak macam canggih otak kita ni kan, tapi sebenarnya ada benda yang tak boleh fikir dia. Tuan jangan fikir benda tu. Jangan fikir selama-lama itu maksud dia apa, jangan fikir. Tuhan kata abada, selama-lamanya, kekal dalam syurga selama-lamanya. Lama macam mana? Takkan tak boring. Fikir selama-lamanya je. Tu nanti tuan akan jadi gila nanti. Jangan. Benda-benda yang terbatas akal tak boleh fikir, jangan fikir. Antara yang kita tak boleh fikir ialah kecantikan wajah Tuhan. Jangan fikir tuan. Jangan cuba bayangkan macam mana muka Allah ni. Fikir. Jangan. Kita ada banyak kes orang yang gila isim ni. Gila isim ni gila apa? Dia terlampau fikir, dia gila. Dia otak dia tu pergi, dia short, tak putus, habis. Bila putus tu habis lah. Dia gila nanti, jangan fikir. Sebab akal terbatas, akal kita ni. Okey. Maka Allah sebut tak boleh lihat wajah Tuhan hatta nara, dia minta lihat wajah hatta narallaha jahra fa akhadhakumus sa'iqah wa antum tanzurun. Tuan-tuan, meminta Allah turun untuk dilihat ni bukan Bani Israel je. Semasa Nabi turun daripada peristiwa Isra' Mi'raj, daripada peristiwa Mi'raj, musyrikin Quraisy pun minta Rasulullah supaya bawa Allah au tusqitus sama. Mereka minta supaya Rasulullah belah langit, bawa turun malaikat dan Allah jumpa kami. Semasa Rasulullah ceritakan tentang peristiwa Mi'raj yang berlaku kat Nabi kepada musyrikin Quraisy,
Yang Abu Lahab tolong viralkan tu. Sebab dia tahu potensi cerita ni untuk bagi orang semua tak ikut Muhammad besar. Dia tolong promosi sebab cerita dah meripik. Pergi ke Al-Aqsa dalam masa 1 malam. Mana mungkin? Al-Aqsa ni jauh, sebulan pergi. Nabi kata dia pergi 1 malam. Oh, cerita ni bagus ni. Orang akan cakap dia gila ni. Dia tukang kempen. Abu Lahab dia tukang kempen. Viral, tampal kat pokok, jumpa Muhammad sekian-sekian hari, nak cerita. Dia viral cerita. Dalam WhatsApp, dalam Telegram semua dia message. Viral. Bila orang ramai datang, betul tuan-tuan. Pandangan Abu Lahab tu betul. Ramai orang yang nak masuk Islam tak jadi masuk Islam sebab mendengar cerita Isra' Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka minta Nabi angkat kaki sebelah Nabi. Angkat kaki sebelah Rasulullah, Nabi angkat. Angkat kaki sebelah. Nabi kata, aku manusia biasa, nak terbang macam mana? Terbang ini pun tak boleh. Macam mana kau nak naik langit? Nabi sebut kepada innama ana bashar. Allah suruh Nabi sebut, qul innama ana bashar. Rasulullah sebut pada mereka, aku ni manusia biasa. Tuhan yang muliakan aku dengan kekuasaan Tuhan. Yang pengemuncak dia minta kau bawa Tuhan Allah ajak jumpa kami. Nak tengok macam mana Allah. Yang ni musyrikin Quraisy minta. Permintaan tu dulu pernah dibuat oleh Bani Israel, minta Nabi Musa AS bawa turun Tuhan jumpa mereka. Hatta narallaha jahara. Kesan dia, fa'akhadatkumus sa'iqah wa antum tanzurun. Kesan dia directly Tuhan hancurkan, binasakan 70 orang naqib ni. Tuhan matikan dengan halilintar. Peti tuan, peti yang sa'iqah ni dalam bahagian lain, maksud dia sa'iqah ni maut. Petir maut. Menyambar mereka, maut, mati semua. Wa antum tanzurun. Ramai Bani Israel yang lain tengok, mati kena panah dengan Tuhan, kena panah peti dengan Tuhan, mati. Tuan-tuan, dah mati tu tuan-tuan, Allah buat apa tuan? Ini kekuasaan Tuhan Jalla wa'ala. Tuhan dia yuhyi wa yumit wa yumitu wa yuhyi. Allah ni dia berkuasa menghidupkan, mematikan. Kuasa Tuhan. Tak ada orang yang boleh mencabar kekuasaan Tuhan. Kali ini Tuhan tunjukkan kuasa Tuhan. Thumma ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kali ini Tuhan hidupkan balik, supaya yang tengok ramai-ramai ni bersyukur. Yang mati hidup balik pun kena syukur. Yang tengok ramai kena syukur lah. Tuhan nak didik sifat tu. Tuan, nampak benda mati hidup balik ni, dia tanda kita kena syukur. Kena kagum keajaiban kekuasaan Tuhan. Kena kagum. Kalau cerita Do dengan Ray mati tu, Minah mati dulu kan, Do mati dulu kan, Lala dulu mati kan. Bila dia bangun balik, siapa lagi tu kan? So yang Pak Imam pakai kopiah pun lari berterabur buat kerana tu. Tanda zaman tu pun manusia ni bila tengok insan mati hidup balik, tak nampak keajaiban kekuasaan Tuhan. Macam Nabi Allah Ibrahim AS, dia Rabbi, dia minta Allah supaya kaifa tuhyil mauta. Wa idh qala Ibrahim rabbih kaifa arini kaifa tuhyil mauta. Tuhanku, bagaimanakah engkau menghidupkan yang mati? Tuhan jawab, qala awalam tu'min, adakah kau tak beriman pada aku? Qala bala, tidak ya Allah, walakin liyatma'inna qalbi, aku cuma nak tenangkan iman aku. Qala fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilaik. Kan, kau pergi cincang burung-burung, ambil seekor burung, pergi cincang burung tu, cincang, letak tempat jauh-jauh, panggil balik burung tu. Kemudian burung tu datang, dengan tanda dia datang balik, hidup balik depan Nabi Allah Ibrahim. Bertambah iman Nabi Allah Ibrahim AS. Melihat yang mati hidup balik ni, petanda kita tengok keajaiban Allah, kena tinggalkan iman lah. Bukan lari hentang-hentang. Tuan tak cakap banyak tuan. Saya sendiri pun kalau tengah-tengah baca Yasin kat jenazah tuan, tiba jenazah tu bangun macam ni ke apa jadi tuan? Saya pun lari kot, tak tahu macam mana. Cakap sendiri pakai mikrofon senang lah. Alah ustaz cakap pakai mic senang lah, ada mic kat depan. Cuba ustaz cabut macam mana ni? Cabut ustaz tu kan. Cakap gedegang gila mic ni boleh lah. Ini iman. Dia sukar untuk diterjemahkan iman tu. Melainkan kau sendiri kena beriman dengan Tuhan. Nak terjemahkan kemanisan iman ni tak boleh. Melainkan kau kena beriman. Kau rasa sendiri manis iman tu macam mana. Nak cakap manis ni durian. Durian ni manis tau. Macam nak terjemahkan manis tu kan? Tak boleh terjemah manis. Manis tu bila kau makan kau akan senyum. Tak semestinya. Ada orang ni makan manis, saya sendiri minum air manis, manisnya. Saya tak suka manis sangat. Minum air, manis sangat ni. Ada orang manis, sedap manis, senyum.
Dia tak boleh nak terjemah. Manis tu kalau kau makan kau senyum. Tak. Ada orang dia makan, oh masin, sedap lah. Dia senyum. Tak boleh nak diterjemah. Melainkan, kau ambil durian ni kau makan lah. Kau rasa sendiri. Ya, itulah manis. Macam itulah iman. Iman tu tuan-tuan, tak boleh nak ditafsir. Melainkan kau kena beriman pada Tuhan. Kau tahu kemanisan iman macam mana. Macam itulah tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala dia suruh Bani Israel yang ramai setelah melihat ni, thumma ba'asnakum, dia bangkitkan kembali sesiapa yang mati ni, dia bangkitkan balik mim ba'di mautikum la'allakum tashkurun, supaya kamu ramai-ramai melihat ni kena datangkan balik syukur pada Tuhan Jalla wa Ala. Syukur yang hidup, yang mati hidup balik ni kena syukur, dan yang melihat pun kena terbitkan rasa syukur, kekaguman kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan, zaman itu tuan-tuan, kelihatan zaman ni, zaman Bani Israel ni, kelihatan Allah Subhanahu Wa Taala dia menunjukkan kekuasaan dia secara terus kepada orang-orang yang ingkar. Tuhan tunjukkan terus. Tak mau taat, petir turun, bang, mati semua. Tak mau taat, Allah ambil akhazna fawqakum tur. Allah ambil gunung Tur Sina, Bukit Saina, Allah letak atas kepala mereka. Nak iman tak nak iman? Kekuasaan Tuhan pada zaman tu real, nampak dengan mata kasar. Tuhan tak buat benda tu sekarang. Sekarang ni tuan cuba tak salat subuh. Ada tak salat subuh, pung kena panah mati. Sebab apa mati lelaki kau ni? Tak salat subuh tadi. Tuhan mati kan? Tuhan panah mati. Tak ada. Tuhan tak buat macam tu. Sebab Tuhan nak bagi tahu kita tuan-tuan, perkara tu zaman Allah buat macam tu pada Bani Israel, tak menjadikan mereka beriman pun. Berulang kali mereka jadi, mati hidup balik pun tak engkar lagi lepas tu. Sebelum mereka mati hidup balik tuan-tuan, apa jadi tuan-tuan sebelum tu? Ada yang gunung atas kepala, ada yang mati sebab syirik main pun ada. Semua tengok. Ada yang melihat Nabi Musa membelah lautan pun ramai yang tengok. Sampai mereka melihat Firaun mati dalam lautan pun mereka tengok kekuasaan Tuhan. Tapi tak menjadikan mereka beriman pun pada Tuhan. Tuan, agak-agak hari ni kalau macam tu jadi pada kita tuan-tuan, baru membohong kat masjid, cakap macam bohong, pun kena panah mati kat luar. Ustaz pun menipu orang kat sini, pun kena panah mati. Tak ada tuan-tuan, Tuhan tak buat macam tu lah. Kan Tuhan rahmat, ramai ustaz soleh, tak masalah. Tapi tuan-tuan, Tuhan tak buat macam tu sebab Tuhan tahu kaedah tu tak menjadikan Bani Israel beriman pun. Tuhan Maha mengetahui. Itu pengajaran untuk kita sendiri. Di hari ini manusia menjalani kehidupan dengan cara yang waras. Kalau buat dosa, Tuhan simpan. Kalau Tuhan balas kat dunia, azab dia, Tuhan balas kat dunia, Tuhan kena kan. Tapi kebanyakan Tuhan simpan, Tuhan tunggu pada hari yang sesuai untuk dibalas, ataupun bermaksud Tuhan tunggu pada hari kiamat untuk balas kamu dengan apa yang kamu buat dekat dunia. Wallahu ta'ala alam. Jadi ayat ini, dua ayat Tuhan menceritakan tentang kedegilan sekali lagi Bani Israel ke atas perintah Tuhan mereka, dan juga kebiadaban Bani Israel di atas apa yang disuruh oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya muallima Ibrahim al-hikmah 'allimna wa ya mufahima Sulaiman al-hikmah fahimna wa fahamnaha Sulaiman kullan atayna hukman wa 'ilma wasakharna ma'adu jabal sabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin. Alhamdulillahirabbil alamin. Takabbalallahu minkum.